Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pembentangan kali ini, kumpulan kami akan membentangkan soalan 8 yang bertajuk Mogok dibenarkan di Malaysia tetapi mustahil untuk dilakukan. Kumpulan kami telah menganalisis kenyataan tersebut berdasarkan sekatan dan peruntukan yang terkandung di dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Sebagai pengenalan, saya akan membentangkan apa itu definisi mogok. Secara umumnya, mogok dikenali sebagai satu tindakan industri yang dilakukan oleh pekerja untuk menuntut sesuatu kepada majikan. Selain itu, menurut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, mogok dikenali sebagai satu pemberhentian kerja oleh sekumpulan pekerja atau menolak untuk terus bekerja dan menerima pekerjaan. Tujuan mogok diadakan adalah untuk menunjukkan rasa tidak puas hati pekerja kepada majikan. Seterusnya, mogok juga menjadi salah satu senjata utama kepada kesatuan sekerja untuk mengimbangi kuasa majikan, terutamanya dalam proses perundingan. Berdasarkan Akta Perhubungan Perusahaan 1967, terdapat 3 jenis tindakan industri yang juga didefinisikan sebagai mogok. Yang pertama, melambatkan kerja. Yang kedua, bekerja mengikut peraturan. Dan yang ketiga, enggan melakukan kerja lebih massal. Sebagai sebuah kesatuan sekerja yang ingin melancarkan mogok, perlu mematuhi peraturan-peraturan di bawah Akta Kesatuan Sekerja. Bagi perkhidmatan yang ditahrifkan sebagai perkhidmatan iaitu essential service, perlu mematuhi peraturan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Selain daripada mematuhi peruntukan-peruntukan di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959, Kesatuan Sekerja juga perlu mematuhi peruntukan-peruntukan di bawah Seksyen 43 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 sekiranya ingin melancarkan mogok. Assalamualaikum, saya Muhammad Azman Rahimi akan membentangkan pertikaian perusahaan dan tindakan industri dalam kategori prosedur mogok. Jadi dalam Seksyen 43 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ada dinyatakan bahawa untuk melakukan sesebuah gerakan mogok ni, yang pertama adalah kena memberi notis kepada majikan kesatuan tersebutlah 42 hari sebelum melancarkan mogok, dan sudah tentu sebelum berbuat demikian, undi sulit yang menunjukkan 2/3 daripada ahli yang berhak untuk mengundi, iaitu kesatuan sekerja, bersetuju untuk melancarkan mogok, di mana prosedur ini sesuai dengan garis panduan yang ada pada Akta Kesatuan Sekerja 1959. Yang kedua adalah tidak melancarkan mogok dalam tempoh 21 hari selepas memberi notis tersebut, di mana ia dikenali juga sebagai tempoh cooling period. Dan terakhir sekali, kesatuan sekerja tersebut tidak melancarkan mogok sebelum luput tarikh yang ditetapkan di dalam notis tersebut. Ada sebuah konsep bagi mereka yang melanggar peraturan prosedur ini, yaitu dikenali sebagai wildcat strike, di mana ia adalah takrif kepada tindakan mogok yang dilakukan oleh pekerja yang tidak berkesatuan atau kesatuan sekerja yang tidak mematuhi prosedur dalam melancarkan mogok sebagaimana yang dinyatakan tadi. Jadi dalam Malaysia ni, pekerja yang tidak berkesatuan tidak boleh melancarkan mogok, dan mereka ni kena berdaftar di bawah nama kesatuan sekerja, baru mereka boleh melancarkan mogok. Seterusnya adalah larangan mogok, di mana kesatuan tidak boleh melancarkan mogok dalam situasi berikut. Yang pertama adalah dalam tempoh di mana lembaga penyiasat dilantik menurut Seksyen 34 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 menjalankan penyiasatan dalam tempoh 7 hari selepas penyiasatan itu selesai. Lembaga penyiasat ni sebenarnya daripada Jabatan Ahli Waris Kesatuan Sekerja. Lepas itu yang kedua adalah berkaitan dengan sebarang perkara yang diliputi perjanjian bersama yang telah diambil perhatian oleh Mahkamah Perusahaan atau perkara yang diliputi oleh keputusan Mahkamah Perusahaan, iaitu award. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hak majikan, iaitu prerogatif majikan di bawah Seksyen 13-3 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Jadi tidak boleh melancarkan mogok atas sebab-sebab prerogatif majikan ni. Yang terakhir, dalam tempoh tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja sedang dikendalikan pun tidak boleh
buat mogok, di mana mereka tidak boleh buat mogok sebab tiada kepastian lagi bahwa kesatuan itu telah diiktiraf ataupun belum. Mana-mana kesatuan yang tetap melancarkan mogok berdasarkan situasi-situasi ini akan jatuh dalam kategori mogok haram lah. So yang berikutnya adalah senarai sektor pekerjaan yang tidak boleh sama sekali untuk melancarkan mogok. Hal ini karena di atas alasan keperluan asas, keselamatan dan juga penyampaian maklumat. Antaranya adalah perkhidmatan elektrik, air, bagian keselamatan seperti bomba, meteorologi, kastam, penjara, jabatan kerajaan dan juga pos dan telekomunikasi. Ada banyak lagi sebenarnya dari sektor-sektor ini, cuma kami ambil beberapa sampel saja. Dan yang akhir sekali adalah implikasi bagi mogok haram, di mana hukumannya adalah penjara tidak lebih 1 tahun ataupun denda tidak lebih RM1.000 atau kedua-duanya sekali di bawah Seksyen 46 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Jadi kalau hendak dirumuskan bahagian prosedur mogok ni, tindakan mogok ni memang bukan senang untuk dilakukan, bukan kerja sehari dua, banyak prosedur dan tahap yang perlu dilalui oleh kesatuan, di mana juga melibatkan majikan, jabatan hal ehwal kesatuan sekerja, dan begitu juga dengan urusan yang agak memakan masa untuk sampai ke tindakan mogok tersebut. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Oke, salam sejahtera. Saya Chong Ken Leong, nomor matriks PA 1811043 akan menerangkan mengenai peranan kesatuan sekerja dan majikan dalam mogok. Oke, sedikit maklumat mengenai kesatuan sekerja. Yang pertama kita lihat di sini, sesebuah kesatuan yang ingin ditubuhkan perlu mendapat pengiktirafan majikan terlebih dahulu sebelum didaftarkan di Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Dan kedua, hal ini juga telah termaktub dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959 yang menyatakan bahawa setiap penubuhan kesatuan sekerja yang ingin ditubuhkan haruslah mendapat persetujuan dan keizinan serta diiktiraf oleh pihak majikan dalam sebuah organisasi terlebih dahulu. Kita melihat bahawa sebelum kesatuan sekerja ini ditubuhkan, mereka perlu mendapatkan izin daripada majikan untuk mereka membuat kesatuan. Dan seterusnya, yang ketiga, hal ini yang menjadi kesulitan kepada kesatuan sekerja kerana terdapat setengah majikan yang enggan mengiktiraf kesatuan. Dan di sini kita melihat situasi yang terjadi juga apabila majikan tidak mengiktiraf atau tidak mengizinkan kesatuan untuk berkesatuan di dalam syarikat mereka. Dan apabila pihak majikan tidak mengiktiraf kesatuan sekerja, pekerja-pekerja tidak boleh mengadakan apa-apa perhubungan dengan majikan mengenai tuntutan seperti gaji, tempoh pekerjaan, cuti dan sebagainya. Okey. Di sini kita lihat kesatuan dibenarkan untuk melakukan tindakan perusahaan bagi memastikan mereka diambil perhatian oleh majikan. Namun hal demikian, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan sesuka hati seperti mogok, piket dan sebagainya kerana perlu mendapatkan kelulusan terlebih dahulu. Dan seterusnya di sini kita lihat terdapat beberapa tindakan perusahaan yang boleh dilakukan oleh pekerja terhadap majikan. Tindakan ini bertujuan untuk mendesak majikan memenuhi tuntutan pekerja. Hal ini berlaku sekiranya perundingan secara bersama tidak dapat dilaksanakan maupun kesatuan percaya bahawa majikan tidak begitu serius mengenai tuntutan mereka untuk kenaikan gaji dan faedah atau juga berlambat-lambatkan perundingan. Dan yang seterusnya, pertikaian industri didefinisikan oleh Akta Perhubungan Perusahaan 1967 sebagai apa-apa pertikaian antara majikan dengan pekerja yang berhubung dengan pekerjaan atau bukan pekerjaan, atau syarat-syarat pekerjaan atau peraturan-peraturan kerja bagi mana-mana pekerja tersebut. Apabila wujudnya pertikaian industri antara majikan dan pekerja, maka pekerja boleh mengambil tindakan melalui piket dan mogok. Jadi di sini kita melihat bahwa jika wujudnya pertikaian antara majikan dengan pekerja, maka jika pertikaian itu tidak dapat diselesaikan, maka tindakan mogok itu boleh dilakukan. Dan selain itu,
tindakan perusahaan bukan hanya boleh dilakukan oleh pekerja, malah juga boleh dilakukan oleh pihak majikan. Oke, di sini kita tengok majikan punya dorang punya peranan lah. Jadi majikan mengambil tindakan terhadap majikan mengambil terhadap kesatuan serta dengan cara melaksanakan sekat masuk atau lockout. Sekat masuk merujuk kepada situasi di mana pekerja ditahan oleh majikannya daripada masuk ke tempat kerja disebabkan mogok ataupun piket yang telah dilakukan. Jadi, pekerja yang menyertai piket atau mogok disekat oleh majikan untuk masuk bekerja. Jika dilihat dari situasi seperti ini, pada asalnya majikan bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan kepada majikan dan bukannya menghalang pekerja daripada bekerja. Hal ini disebabkan tindakan pekerja yang melakukan pembantahan terhadap pengurusan organisasi dari majikan. Bagi mengelakkan hal ini berlaku, pihak majikan perlulah meneliti semula berkenaan dengan hak dan kebajikan pekerja. Jika keinginan dan hak pekerja dapat dijaga dan dicapai dengan baik, sudah tentu masalah berkaitan pertikaian majikan dan pekerja sukar untuk berlaku. Namun begitu, pekerja atau kesatuan sekerja harus melihat juga kemampuan organisasi dalam mencapai segala hasrat mereka. Dan seterusnya kita melihat di sini tindakan sekat masuk yang dilakukan oleh majikan memberi kesan yang besar kepada organisasi seperti pembuangan kerja boleh menyebabkan pihak syarikat mengalami kerugian. Hal ini karena pihak pengurusan terpaksa mengeluarkan kos atau perbelanjaan untuk merekrut serta pemilihan pekerja-pekerja baru. Selain itu, tindakan majikan yang membuang pekerjanya dari organisasi pekerjaan akan memberi impak yang besar terhadap nasib hidup pekerja serta keluarganya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa peranan majikan ini adalah sangat penting apabila mereka tidak bekerja sama atau bekerja sama. Jadi, mogok juga merupakan fenomena yang menggambarkan kewujudan konflik perusahaan. Dengan lain perkataan atau dengan kata lain, apabila membincangkan berkaitan konflik perusahaan secara langsung, tumpuan turut diberikan kepada mogok. Ini menurut Pesaruman Asrwana 2019, Lynchburg 2011, dan Aminuddin 2013. Jadi mogok mogok selalunya dilakukan pada masa perundingan kolektif, terutamanya jika perundingan tersebut menemui kegagalan. Maksudnya mereka berbincang tapi mereka tidak menemui kata sepakat untuk penyelesaian masalah ini. Jadi itulah akan menyebabkan mogok. Jadi mengapa kita melihat sini mengapa kesatuan sekerja melancarkan mogok? Oke, sebab mengapa berlakunya mogok dalam kalangan pekerja adalah disebabkan oleh upah atau gaji yang diberikan oleh majikan tidak memenuhi kriteria atau berdasarkan kerja yang telah diberikan oleh pekerja, menyebabkan pekerja ingin kenaikan gaji daripada pihak majikan. Dengan kata singkat, bahwa gaji yang diberikan oleh majikan tidak setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Oke, selain itu, isu gaji yang tidak dibayar oleh majikan menyebabkan pekerja melakukan mogok. Oke, ini ada sangat jelas mengapa mereka melancarkan mogok adalah karena mereka tidak dibayar gaji. Seterusnya, isu kebajikan yang diabaikan oleh majikan membolehkan pekerja melakukan mogok. Dan bisa yang terakhir, mogok juga berlaku disebabkan pemberhentian pekerja dan pemindahan pekerja, yaitu di mana majikan memberhentikan atau memindahkan pekerja mereka secara beramai-ramai. Oke, di sini kita bagi peranan majikan dan kesatuan sekerja pula dalam menyelesaikan pertikaian yang berlaku antara majikan dan pekerja ialah perlunya kerjasama antara pihak yang bertikai dengan pihak jabatan bagi menyelesaikan isu pertikaian yang membolehkan pekerja melancarkan mogok. Oke, antara perkara-perkara yang perlu pihak yang bertikai dengan jabatan kerjasama ialah pertama, atau kita melihat kepada fungsi kesatuan sekerja dengan majikan, yaitu memberi maklumat yang tepat mengenai isu pertikaian. Jadi mereka kena memberitahu apakah isu-isu yang mereka pertikaikan terlebih dahulu, dan seterusnya hal ini demikian supaya maklumat yang benar mengenai isu yang berlaku dapat diselesaikan dengan baik dan mengurangkan isu salah faham antara pihak-pihak yang bertikai. Dan seterusnya berbincang dengan pihak jabatan, yaitu rundingan bagi menyelesaikan isu-isu yang berlaku bagi mengelakkan insiden
keganasan yang berlaku dan perundingan yang dibuat dapat dibuat dengan baik tanpa insiden keganasan yang berlaku. Dan perkara seterusnya ialah kedua-dua pihak perlulah bersedia untuk bertolak ansur untuk mencapai penyelesaian. Okey, sekian dan terima kasih. Seterusnya, mogok diharamkan di Malaysia disebabkan oleh wildcard strike yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang tidak berdaftar dalam kesatuan sekerja atau pekerja yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Seksyen 45 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah menyatakan mogok tersebut sebagai mogok haram sekiranya telah melanggarkan peruntukan Seksyen 43 Akta yang sama atau mana-mana undang yang bertulis. Yang kedua, mempunyai objektif lain selain daripada berlanjutan kepada pertikaian perusahaan yang melibatkan pekerja yang mogok dengan majikan. Seterusnya, dilakukan oleh pekerja-pekerja yang bukan ahli kesatuan sekerja. Walau bagaimanapun, apa-apa kes berkaitan dengan majikan dan pekerja mengenai perjanjian bersama yang telah diambil perhatian oleh pihak mahkamah perusahaan atau perkara yang diliputi oleh keputusan award mahkamah perusahaan. Ia adalah larangan untuk mogok. Menurut Seksyen 44 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah melarang tindakan mogok dalam situasi seperti Seksyen 34 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah menjalankan penyiasatan dan dalam tempoh 7 hari selepas penyiasatan itu selesai. Yang kedua, berkaitan dengan hak majikan atau manajemen prerogatif di bawah Seksyen 13-3 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Seterusnya, dalam tempoh tuntutan pengiktirafan oleh kesatuan sedang dikendalikan. Walau bagaimanapun, terdapat hukuman bagi mogok haram, iaitu menurut Seksyen 46 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 telah memperuntukkan seseorang pekerja yang melibatkan diri dalam mogok haram boleh dikenakan sabit kesalahan seperti dipenjarakan tidak melebihi 1 tahun, denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Mogok juga telah memberikan beberapa kesan, antaranya adalah dapat mencemarkan imej organisasi apabila berlaku sebuah mogok menyebabkan majikan dianggap sebagai mendiskriminasikan pekerjanya serta organisasi tidak mempunyai sistem pengurusan yang teratur. Yang kedua, menyebabkan kerugian kepada organisasi. Mogok memberikan kesan kepada produk organisasi di mana pekerja tidak akan melambat-lambatkan kerja serta prestasi organisasi menjadi kurang sistem dan semakin merosot. Yang ketiga, pekerja tidak kekal di organisasi tersebut. Hal ini kerana organisasi akan kehilangan tenaga kerja dalam menyumbang produktiviti organisasi. Kegagalan perunding konflik perusahaan antara majikan dan juga pekerja tidak dapat menyelesaikan, justru menyumbang kepada kegagalan berunding. Dengan itu, pekerja melancarkan mogok untuk menggesa atau memaksa majikan melalui aktiviti mogok. Secara kesimpulannya, peranan majikan dan juga pekerja atau kesatuan sekerja dalam menyelesaikan pertikaian yang berlaku antara mereka perlu bekerjasama antara pihak bertikai dengan pihak jabatan bagi menyelesaikan isu pertikaian yang membolehkan pekerja melancarkan mogok. Seterusnya, kerajaan juga telah memainkan peranan yang sangat penting bagi menghalang dan menyekat hak kebebasan pekerja bagi melakukan mogok, di mana dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 mempunyai matlamat yang relevan, iaitu dengan perundingan yang aman dan bersikap tolak ansur.
tindakan mogok telah memberikan impak kepada pelbagai pihak yang melibatkan pihak majikan dengan pihak pekerja atau kesatuan sekerja. Oleh itu, mogok dilakukan haruslah mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh di sisi undang-undang dan juga sah di sisi undang-undang. Akhir sekali, hal ini dapat mewujudkan keharmonian industri sentiasa terpelihara sekiranya semua pihak seperti majikan dan pekerja atau kesatuan sekerja saling bekerjasama dan menjaga kesejahteraan industri.